Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya alimu allimni min indika ma tarda bihi anni. Wa la tu'akhizni bima ta'lamu minni ya halimu khalliqni bi khuluqin ilmi. وحققني بحقائق علمي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال muka surat ni mana dah? Keempat dah dah. Dari bakok habis dah. Dari bakok mengaji dah. Mukhalafah dah. Keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Artinya bersalahan Tuhan subhanahu wa ta'ala bagi segala yang baharu. Dan maknanya ketiadaan menyamai Allah Ta'ala bagi segala makhluk. Dan jika pada satu wajah sekalipun, kerana segala yang baharu ini tiada sunyi ia daripada bahawa ada ia jauhar atau ada ia arad. Dan Allah Ta'ala bukannya jauhar dan bukannya arad, maka tiada ia menyerupai akan sesuatu daripada makhluk sekali-kali. Maka jikalau mencampur oleh syaitan pada zihin engkau bahwasanya apabila tiada ada Tuhan itu jirim dan tiada arad, maka apalah hakikatnya? Maka kata olehmu pada menolak demikian itu, tiada mengetahuikan Allah malaikat Allah jua. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Artinya tiada seperti umpamanya sesuatu, dan ialah yang amat mendengar lagi amat melihat. Dan lemah daripada mendapat itulah pendapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita melahirkan dalam hati kita mari perasaan syukur banyak-banyak kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala jemput dan Tuhan pilih kita pada saat ini, yakni pada bulan Rajab. Allah Ta'ala taruh lagi masa tempoh kehidupan kita boleh berada dalam bulan yang mulia, iaitu bulan Rajab. Allah Ta'ala panggil ke umur kita lagi, kita dah masuk dalam bulan Rajab. Maka apabila kita masuk dalam bulan Rajab, semua kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam
marilah sama-sama kita berdoa dengan katanya Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadana amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mintalah kami ni berkat dalam bulan Rajab. Ya Allah, ya Tuhanku, mintalah buat kami semua ni berkat dalam bulan Sya'ban. Dan ya Allah, ya Tuhanku, mintalah panjang umur aku widai dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam bulan Rajab kita banyakkanlah buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Nabi SAW mengatakan, siapa yang buat satu kebajikan, maka ganjaran dalam bulan Rajab ialah 70 kali ganda. Maka dalam bulan Sya'ban, kalau kita buat satu kebajikan, maka Allah Ta'ala balas kepada kita 700 ganjaran. Maka dalam bulan Ramadan, katanya Nabi, kita buat satu kebajikan, maka Allah Ta'ala balas kepada kita 1000 ganda pahala. Maka kita banyaklah buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah, merafakkan kesyukuran kita ke hadarat Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Tuhan pilih dan Tuhan jemput kita jadi orang baik, orang soleh, orang yang boleh jadi hamba bagi Allah Ta'ala. Maka ingat baik, ulama-ulama yang mengatakan, nak cek kata siapakah yang Allah Ta'ala murka kepada dia. Nak cek tanda kata alamat orang ni Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala tawak madu, Allah Ta'ala tak cara kepada dia. Siapa? Kena kepada orang yang dia nak buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Tanda kata orang yang Allah Ta'ala benci ialah orang yang dia nak buat kebajikan, nak buat kebaikan, dia nak taat kepada Allah, tak jadi nak buat. Dia tak boleh nak mari mengaji, dia nak mari dengar orang mengajar, tak boleh. Dia nak mari masjid, tak ada urusan. Dia nak buat ibadat kepada Allah, nak baca Quran, nak zikir, tak ada. Inilah tanda bagi orang yang Allah Ta'ala murka. Orang yang Allah Ta'ala benci ialah orang yang Allah Ta'ala tak guna dia pada benda baik, benda molek. Oh, teruk. Apabila mari masa nak mengaji tu, berasa nak pergi, tapi apabila siapa tangan orang mengajar, ada hijau pula dah berjanji dengan orang. Nak semaya tapi tak ada, tokeh paksa sungai tabari, tak ada, tak lucu waktu semaya. Tak berjadi nak buat ibadat kepada Allah. Baca Quran, no, tapi tak ada masa demo mari cari. Duk berjanji urusan hijau kita. Duk cari harta dunia, tak ada nak berzikir kepada Allah, lupa kepada Allah, tak ingat kepada Allah, nak berzikir, baca Quran, buat ibadat, tak ada. Inilah tanda bagi orang yang Allah Ta'ala benci. Maka tanda bagi orang yang Allah Ta'ala sayang, tanda kata Allah Ta'ala ni cerita kepada dia ialah orang atau manusia, hamba, dia boleh ibadat kepada Allah. Kita boleh mari masjid, kita boleh mari mengaji ilmu agama, kita baca Quran, kita berzikir, kita buat kebaikan, kebajikan. Inilah kita tanda kata orang yang Allah Ta'ala sayang kepada kita. Tak kena rasa penat lah. Tak kena rasa kata, oh penat aku kena buat amal ibadat, rasa tak bebas. Ingat molek, orang yang Allah Ta'ala sayang ialah orang yang Allah Ta'ala guna dia tu pada tempat kebaikan, kebajikan, yakni taat ke dia. Itu dia. Baik. Maka ulama mengatakan, tanda bagi orang yang hati dia buta, orang yang buta hati asbab nekar, setengah daripadanya nak cek kata atau perkara asbab bagi membawa kepada hati kita mampu, hati kita buta, ialah nekar. Yang pertama, dia makan rezeki Allah, dia duk pakai rezeki Allah, dia duk guna rezeki Allah Ta'ala beri ke dia, tapi dia tak bersyukur kepada Allah. Dia duk makan rezeki hak tu hewi tu, nasi, makan ni, minum ni, semua hak dia duk dapat minum makan tu adalah pemberian daripada Allah, tapi dia tak bersyukur. Dia tak ada mari melahirkan terima kasih, nak balas budi baik kepada Allah dah. So, yang kedua, orang yang asbab bagi hati dia tu buta ialah dia buat gapo-gapo pun tak ada ikhlas kepada Allah. Membawa kepada hati dia buta.
Hati dia buta ni asbab yang kedua ialah dia buat kerja gapo-gapo tak ikhlas kepada Allah. Hanya dia buat tu semata-mata kerana manusia. Kerana orang, kerana kepuji orang, nak wi orang sanyung, nak wi orang sebut baik, nak wi orang akak kita. Bukan buat amal ibadat kerana tu dak. Nak wi orang puji. Nak makan tepung orang. Nak pergi kedai nak pergi demo belanja. Buat baik je. Warung kita. Apa? Kerana demo. Bukan kerana tu hedok. Inilah sebab bagi hati kita mampu. Yang ketiga. Tano asbab. Asbab bagi hati dia buta ni. Ialah dia buat dosa tak berasa salah. Dia buat dosa tak berasa salah. Dia buat perkara hak Tuhan larang. Dia buat perkara maksiat. Dia derhaka kepada Allah tapi tak ada mari dalam hati perut pedas dia mari mengaku salah. Ni menyebabkan hati dia buta juga. Bahasa kita ni nak royak wi kata kita saya taruh dosa kita. Kita buat dosa, kita tak radah nak taubat. Kita duk tangguh sipai dosa hak kita. Ada tak masa hak kita taubat? Tak. Seolah supaya kita buat dosa supaya kita lepas hit kita tu wasa pun tak ada gapo-gapo. Padahal dosa banyak kita ni. Jelek mata bang tidur dosa dah kadang-kadang kita. Nak siapa ke gelak tu, dosa banyak mana kita. Duk tengok kat orang tu, duk mengupak kat orang tu, duk kecek tak baik kat orang tu. Duk tengok perkara haram, duk dengar perkara haram, duk berjalan kepada tempat yang haram. Tapi kita duk tangguh dosa kita. Kita duk sipir, duk tambung dosa kita. Ingat molek lama ke lama menyebabkan hati kita buta. Mata buta tak apa, hati buta teruklah kita. Tak terimalah ajaran sebenar tu. Yang keempat, asbab bagi orang dia mati bukan mati hati dia ialah dia sipir taruh sifat kejahilan pada diri dia. Ni ramai juga. Tahu sangat kata dia tak pandai. Bab-bab semaya tak pandai, bab akidah pun tak pandai, cara nak bersihkan hati dia tak pandai. Dia tahu sangat. Tapi siapa tanya orang mengaji, siapa tanya orang mari mengajar di masjid, tak ada dia. Dia khabar kata dia tak reti, tapi dia gaduh kok lain. Tanya orang mari mengajar, tak mari mengaji dak. Sombong dia. Duk perasa kata tak apa, aku tak apa. Aku boleh semaya kena orang tak kata gapo, tak apa. Banyak perkara lagi hak wajib atas kita tu. Sabit itulah siapa yang taruh sifat jahil pada dia. Tanda kata seteru yang amat besar ada pada diri dia sendiri. Seteru hak paling besar pada diri dia ialah sifat kejahilan. Dan ulama mengata sifat jahil ni lah. Duk taruh sifat jahil ni lah sebesar-besar al-kabair, dosa besar. Tidak ada dosa besar melainkan dosa jahil yang ada pada kita. Apabila kita tak reti agama, kita tak mengaji agama, kita berasa kita pandai. Apabila kita pandai, kita mula kata kat orang pandai tu tak pandai. Kita tak pandai. Kata kat orang pandai, kata dia tak pandai. Dia tak pandai. Jadi bertukar takih habis. Dia tak pandai kata kat orang pandai, royak kata tak pandai. Pasal dia berasa pandai. Ni sifat jahil ni ramas lah ni dengan sahabat tak usah mari mengaji, dengan sahabat tak usah mari belajar ilmu agama. Maka sifat jahil inilah juga menyebabkan hati dia buta. Pak, yang kelima ialah tanda bagi orang ni menyebabkan hati dia buta ialah dia tak puas hati dengan qada Tuhan. Dia tak puas hati. Dia tak reda apa hak Tuhan qada atas dia. Sebenarnya kita tak nak gimana lah. Hujan pun kita ngepek. Panas pun kita ngepek. Marah Allah panasnya. Nak tidur tak boleh panas. Hujan pula nak berjemur tak boleh pula dah. Tak. Mana kata tak reda. Hak Tuhan waktu orang mari balok ujian ni kita tak puas hati semata dah kita. Ingat molek. Kalau siapa yang tak reda dengan qada Tuhan menyebabkan hati buta lah juga. Yang keenam, hak ni berat juga.
Menyebabkan asbab bagi hati dia buta ialah dia pergi hantar jenazah di kubur. Dia pergi hantar mayat di kubur, tapi dia tak ada ambil iktibar pengajaran daripada orang mati itu. Rajin dia pergi semayang mayat, pergi hantar mayat kubur, tapi dia tak ambil fikir sikit habuk pun. Dia tengok mayat jenazah dia hantar tu. Sebab itu ulama mengatakan ada satu pengajaran yang tidak bersuara, yang tidak berhuruf, yang tidak ada bahasa mana-mana pun. Tak derah, tak kohor, tak ada dulu, tak ada kemudian. Iaitu pengajaran yang mauizah ialah mati. Orang mati jadi budrian, jadi pengajaran bagi kita, membawa kepada kita ingat mati. Apabila sebut kata pengajaran, mari daripada tok guru kita. Kita duk mengaji, dengar suara. Tapi ada satu pengajaran yang tidak berhuruf, tak bersuara. Tak ada kata berhuruf bersuara mana-mana pun, tapi boleh ambil iktibar, buat fikir juga mana? Kematian. Maka asbab bagi orang yang dia ni apabila pergi hantar jenazah kubur tapi tak ada mikir gapo. Tak ada nak mari rasa kata, aku sikit lagi pun lagu ni lah juga orang usung aku kubur. Tak ada mikir kata, Allah aku kaya mari setara ni mu, su akhir duduk dalam lubang kubur hot speed ni lah juga. Kaya lega setara mana pun aku, pakai mewah setara mana pun, tapi bawa pergi 3 lah juga lah kita pun. Naiklah kereta Mercedes, kereta BMW sekalipun, tapi akhirnya naik atas ngusung ya belakangnya. Tak ada lagi rasa lagu tu. Maka orang balas ni menyebabkan hati dia mampus juga. Ni kena ingat molek. Kita hari ni semakin hidup, semakin hujung masa dah. Apabila kita duduk dalam hujung masa, ujian atau fitnah yang banyak. Benar yang membawa kita ni lalai kepada Allah, tak ingat kepada Allah, lupa pada Allah ni, dia banyak perkara sangat. Tamah-tamah lah ni kat telefon. Tak kata ke budak tua cara tua. Duk resek telefon. Orang mengajar apa lagu tu, duk kena kat muka tu. Nak kata lama semakin hidup mari anak cucu lapisan anak cucu kita temu gapo pula ujian. Kalau sebut kata mengaji sifat 20 tak retilah. Demo ibarat gini. Lemu. Kenal lemu hak tebuh-buh tu. Dia ni kalau tak ada makan ni dia pergi dak. Tepat je. Kalau tepat tak ada makan ni bagi dia, lemu dia tak pergi. Mana? Kita pergi kata lemu dia nak pergi satu tempat, ada tujuan dia, ada makan ni. Lemu dia tahu kata nak makan ke darah ya. Kalau manusia, kalau dia mari juga masjid tak? Kalau dia ada tujuan muka lain, tak beza dengan lemu juga. Kerana lemu dia nak pergi, ada tujuan dia. Dia nak pergi makan ke darah, dia tahu. Manusia kalau dia kata pergi sejik pergi buat apa tak ada makan, tak boleh duit, dia tak pergi. Tapi kalau topek suruh ngisi berah, dia pergi. Apa? Dia napuk kepada duit. Tak? Begitulah juga sepuk-supurlah dengan lemu. Berat maka kena mikir banyak-banyak. Kalau lah beza kita dengan lemu, tak apa ni tak beza. Kalau tanya sifat 20 pun tak reti. Kalau tanya bab fiqh pun tak pandai. Kalau tanya bab tasawuf pun tak ingat. Bah kalulah kita tak beza dengan menate, bermakna kita tak bersyukur nikmat hak Tuhan beri kepada kita. Tuhan kata ulaika kal an'am. Mereka itu serupa dengan menate. Tuhan royak dalam Quran sendiri kata mereka yang tak syukur nikmat hak dia beri tu. Mereka itu serupa dengan menate hak boleh gerebek. Binatang hak boleh gerebek gapo nama tak sih? Lemu. Betul? Ubah. Kambing. Kalau siapa yang tak bersyukur nikmat Allah Ta'ala beri ke dia, maka orang ni serupa dengan lembu, kubah, kambing. Allah Ta'ala kenyuk naik lagi, bahkan lebih sesak daripada lembu, kubah, kambing lagi. Kita ni ayat Quran Allah sedaknya. Padahal Tuhan kata kita tak khabar. Ni khabar kata. Lepas tu jangan kata mengajar kata orang tak. Dia nak kata kat lemu-lemu tak reti tak. Ayat Quran pun kata ya ayuhan nas belaka. Ayat Quran tu kata kat manusia.
Manusia yang akui fikir kepada dia, dia tak fikir. Manusia yang akui pelihat ke dia, dia tak ambil buat kira dengan pelihatan dia. Allah Ta'ala kata, akui sifat pendengar, dia tak guna sifat pendengar, dia dengar perkara yang baik. Maka mereka ini serupa dengan binatang yang boleh gerbel. Tuhan kata, bahkan Tuhan kata, bahkan lebih sesak daripada menatai lagi. Teruk. Tak ada ayat Quran Tuhan kata ya ayyuhal lembu, ya ayyuhal kuda, ya ayyuhal kambing, tak ada. Manusia mana Quran dan hadis Nabi duk kata kau manusia. Manusia mana? Manusia hak tak reti dah. Tak. Supalah demo pun kita supa kena belagalah. Kalau kita tak reti, kita juga lembu kubah. Tak kiralah siapa yang tak turut perintah Allah, maka orang ni tak bezalah dengan menati. Wi khabar bisi temolek. Sebab itulah kita kena mulazamah dengan mengaji kita, kena mengaji sentiasa, kena belajar semua ilmu agama ni. Kadang-kadang hidup kita ni hanyut tak khabar. Ya jenis kita manusia yang kena katak kepala semua baru khabar. Kena katak kekeh katak juga kepala baru khabar. Seolah duduk sepengah tidur hanyut gitu kita. Goya azab neraka ni sangat pedih, azab neraka sangat dahsyat. Baru berasa nak berjuru. Goya alamat kiamat, nak kiamat dah ni. Hujung sangat dah masuk. Alamat-alamat kiamat berlaku habis dah. Mari berasa nak berjuru. Duk mana kata manusia duk nak kata kepala semua baru khabar. Terbaik. Maka masuk kitab kita pula. Bahasa kitab kita duk baca ni ialah bahasa tajuk bab akidah. Maka dia katanya keempat, yakni sifat yang keempat daripada sifat ma'ani, daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ialah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Dan juga sifat yang keempat, sifat yang wajib bagi fuak kita semua ni, Allah Ta'ala paksa, Allah Ta'ala tekir fuak kita semua hak nama mukallaf, kena belajar, kena mengaji, siapa kawiriti, serta kena iktikad pergi 100% dalam hati kita. Gapo nama? Ialah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Maka sifat mukhalafah ni bahasa Arab, bahasa Melayu gapo nama? Bahasa Melayu dia katanya artinya bersalahan Tuhan Subhanahu wa taala bagi segala yang baharu. Sifat yang keempat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, bersalahan, tak serupa, tak sama Tuhan Subhanahu wa taala bagi segala yang baharu, yakni akan segala yang baharu. Bagi kita pakai makna akan. Apa? Kerana lil hawadis, la situ orang panggil la zaidah. Allah Ta'ala bersalahan akan segala yang baharu. Biskat tu. Gapokah makna bersalahan tu akan segala yang baharu? Maka dia katanya maknanya ketiadaan menyamai Allah Ta'ala akan je. Bagi dengan makna akan segala makhluk. Makna bagi bersalahan Allah Subhanahu wa taala akan segala yang baharu ialah maknanya ketiadaan menyamai Allah Taala akan segala makhluk. Makna kata ketiadaan menyamai Allah Subhanahu wa taala akan segala makhluk. Apa boleh kata makna ya ketiadaan? Di sini kita faham kata sifat salbiyah. Nak royak kepada kita kata sifat mukhalafah ni wajib kena pergi dan kena kejap kemah sungguh sifat ni. Kalau tak reti muka ni boleh jadi iktikad pergi Tuhan duduk atas arasy. Kalau tak kemah ni boleh jadi kita iktikad pergi Tuhan duduk atas langit. Kalau tak kemah sifat ni. Tu ingat molek. Apa tu? Maka dia kata dan maknanya ketiadaan menyamai Allah Ta'ala akan segala makhluk dan jika pada satu wajah sekalipun. Sifat yang wajib kita nak pergi malam ni ialah bersalah. Allah Ta'ala tak serupa akan segala yang baru. Maka dia sebut kata benda baru ni, bapa sehingga apa benda baru?
Ada lalu kot tak ada. Kalau sebut kata makhluk ke apa? Hai. Makhluk ke apa? Kalau sebut kata benda yang baru, ialah perkara yang ada lepas pada tak ada. Dulu dia tak ada, lepas tu ada. Orang panggil benda baru. Maka Allah Ta'ala bersalah akan semua perkara yang baru. Lepas tu dia kata pula, makna bagi mukhalafah ialah ketiadaan menyamai Allah Ta'ala akan segala makhluk. Apa pula makhluk? Makhluk bahasa Arab ke bahasa Yawi? Bahasa Melayu, makhluk. Arab dah. Bahasa Melayu ke apa? Benda yang jadi. Benda kena jadi. Perkara yang kena jadi, orang panggil makhluk. Maka di sini Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Allah Ta'ala tak serupa dengan segala benda yang baru. Benda baru makhluk pun tak serupa dengan Tuhan. Walaupun satu wajah, walaupun satu jalan pun tak serupa. Maka dia mau tanya lah. Semua folk kita hak ada malam ni pergi kata Tuhan tak serupa dengan makhluk belaka, okey? Kau ada dalam ramai-ramai folk kita pergi ada Tuhan serupa dengan makhluk? Tak ada. Tak. Semua folk kita pergi Tuhan tak serupa dengan makhluk belaka. Lepas tu dia mau tanya Tuhan tak serupa kok mana apa sih? Tak serupa kok mana? Tak serupa kok tangan ke, kok kepala ke, kok kaki ke? Tak serupa pada zat, ingat molek. Tuhan dengan kita tak serupa pada zat. Zat kita dengan zat Tuhan tak serupa. Dua? Tak serupa pada sifat. Sifat Tuhan tak serupa dengan sifat kita, sifat kita pun tak serupa dengan sifat Tuhan. Tiga? Tak serupa pada perbuatan. Mana? Perbuatan tak serupa dengan perbuatan kita dan perbuatan kita pun tak serupa dengan perbuatan Tuhan. Tiga ni. Kalau dia mau tanya Tuhan tak serupa dengan kita pun tak serupa dengan Tuhan. Tak serupa segi mana, kok mana? Kena jawab kata tiga segi, tiga pihak, tiga wajah tak serupa. Zat Tuhan tak serupa dengan zat kita. Sifat Tuhan tak serupa dengan sifat kita. Perbuatan Tuhan tak serupa dengan perbuatan kita. Cukup dah. Zatihi laisa bi jirmin wa sifatihi laisa bi aradin. Wa af'alihi laisa bi kasbin. Zat Allah Ta'ala bukan jirim. Sifat Allah Ta'ala bukannya arad. Perbuatan Allah Ta'ala bukan atas jalan usaha dan ikhtiar. Wasa bengong-bengong tak faham lagi. Pergilah mudah Tuhan tak serupa dengan makhluk. Tapi tak tahu tak serupa kok mana. Puak Wahabi dia kata Tuhan tak serupa dengan makhluk juga. Tapi dia pergi Tuhan dia bercokok atas langit. Tak serupa dia kata. Tuhan duduk atas arasy, duduk lagu mana seruh Tuhan. Lepas tu Tuhan tak serupa dengan kita. Tu dia. Tangan kita dengan tangan beruk, serupa tak? Mana tengok tangan serupa dengan tangan beruk? Serupa tak tangan kita dengan tangan beruk? Tak serupa mana? Lepas gih dia. Tangan kita dengan tangan sika serupa tak? Ada tempat serupa, ada tempat tak serupa. Ingat molek buah kecek ni. Hak Wahabi kata Tuhan duduk atas arasy. Tapi Tuhan tak serupa dengan makhluk lah. Tapi Tuhan duduk atas arasy. Lepas tu Tuhan tak serupa dengan makhluk lah. Tapi Tuhan duduk atas arasy. Ni pergi Wahabi molek. Tangan kita dengan tangan sika serupa tak apa sih? Ada tempat serupa, ada tempat tak serupa. Tempat serupa mana tangan kita dengan tangan sika? Pakai dia patah sebelah. Dah tangan kita dengan tangan sika, ya serupa-serupa mana? Hak tak serupa mana? Tangan sika besi, getah. Tangan kita daging darah dah. Daging darah. Inilah tempat tak serupa. Pas
tak serupa pula tangan kita dengan tangan sika. Sama-sama jadi jiring berlaku tu. Tangan sika pun jiring, tangan kita pun jiring. Inilah tempat serupa. Tempat tak serupa, tangan kita darah daging. Tak? Tangan sika besi, getah. Tak serupa betul tu, serupa betul lain. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Tapi Tuhan duduk atas arash. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan duduk atas arash. Tuhan tak serupa dengan kita. Yo isbat dah, pakar dah sifat bagi jirim. Mana Tuhan duduk? Tuhan duduk dah atas arash. Lepas tu Tuhan tak serupa dengan makhluk. Duduk lagu mana? Wallahu a'lam, dia kata. Tuhan nak duduk selo ko, Tuhan nak duduk cakung ko, Tuhan nak duduk blunyu ko, nak duduk cakung pun serah dia lah. Pasal kaifiat duduk Tuhan tak tahu lagu mana. Tapi Tuhan duduk lah. Duduk tak serupa dengan kita duduk, dia kata. Tuhan duduk tak serupa dengan kita duduk. Pada lagu mana? Wallahu a'lam. Ni Wahabiyah. Tak? Pas kita. Kita tanya dia pula. Mung ni lemu. Tapi tak serupa dengan lemu mana-mana. Dia marah tak kita sini. Mung ni lemu. Tapi tak serupa dengan lemu mana-mana. Mu kata aku lemu. Tak. Lemu tapi tak serupa dengan lemu-lemu mana lah. Dia akan marah juga kita. Serupa dengan muka makan hak basi. Kita pergi panah. Basi pun tu dah bagi punah dah. Dia duduk, Allah Ta'ala duduk atas harah dah. Dia punah cemah dah Allah Ta'ala. Tak kena duduk panah dah. Dia punah yang mula lagi. Dia kata Tuhan ada tangi, Tuhan ada mata, Tuhan duduk atas arash. Basi Tuhan ramu. Baru nak pergi panah. Wallahu a'lam. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Tak akan kembali menjadi cuci. Dah. Tu. Maka Allah Ta'ala tak serupa dengan kita di segi zat. Zat kita dengan zat Tuhan pun tak serupa. Sifat Tuhan dengan sifat kita pun tak serupa. Perbuatan Tuhan dengan perbuatan kita pun tak serupa. Apa? Kerana zat kita ni ialah apa sing? Jirim. Zat Allah Ta'ala ni bukan jirim, bukan jisim. Sifat kita dengan sifat Tuhan tak serupa. Tak serupa mana? Minyak habis lah. Zat sifat Tuhan bukan arak. Sifat kita arak. Perbuatan Tuhan dengan perbuatan kita tak serupa. Apa sih? Perbuatan Tuhan tak ada melalui kealak dan tidak bukan atas jalan usaha ikhtiar dak. Adapun perbuatan kita kena guna alat. Kena guna kakah. Kena buat atas jalan usaha dan ikhtiar. Ni perbuatan kita makhluk. Lepas tu soalan pula dia mau tanya. Dia mau tanya kata makhluk ni ada bila apa sih? Makhluk ni ada bila apa sih? Allah. Lama mana? Belum pada tak ada makhluk lain tak ada ke? Belum daripada tu ada makhluk lain tak ada. Langit syurga tak ada lagi. Ada apa? Dia tanya kata makhluk ni baru ada ke ada sedia kala makhluk ni? Baru ada. Tak nak kira lah juta-juta tahun pun. Dia ada lalu kok tak ada. Dulu dia tak ada. Lepas tu ada. Dia panggil benda baru je belakangnya. Bila lah berapa juta tahun pun. Benda baru situ. Pasal dia nak ada lalu kok tak ada. Maka makhluk ni baru ada. Maka dia mau tanya belum daripada makhluk ni ada tu. Tak serupa dengan gapo. Babo sing. Gapo. Dia jawab kata belum daripada Tuhan buat makhluk ni. Makna kata masa makhluk tak ada sekarang habuk lagi Tuhan tak serupa dengan gapo. Tuhan tak serupa dengan gapo. Tak serupa dengan gapo. Gapo tu gapo. Gapo tu gapo. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Pas makhluk tak ada lagi.
Ingat molek ni. Wah soal. Tak kira lah iblis hak bahasa manusia ko, iblis hak bahasa gaib ko, kalau mari tipu kita. Belum daripada Tuhan buat makhluk, makhluk tak ada lagi, Tuhan tak serupa dengan gapo. Tuhan tak serupa dengan gapo. Tuhan tak serupa dengan makhluk lah. Lepas tu makhluk ada ke tak lagi? Tak ada. Lepas tu Tuhan tak serupa dengan gapo. Tak iring, tak agak, mabuk agak. Jawab kata Tuhan tak serupa dengan makhluk. Apa? Kerana Tuhan ni bukan jirim. Tuhan bukan jisim. Tuhan bukan arok. Bila lagi? Sedia kalau lagi. Jawab dia. Walaupun makhluk tak ada sekalipun, Tuhan tetap tak serupa dah dengan makhluk. Apa? Kerana Tuhan bukan jisim, Tuhan bukan jiring, Tuhan bukan arok. Sedia kalau lagi. Walaupun makhluk tak ada, Tuhan tak serupa dengan makhluk dah. Pasal Tuhan bukan jenis jirim, Tuhan bukan jenis jisim, Tuhan bukan jenis arok, pada sedia kalau lagi. Walaupun makhluk tak ada pun, dia tetap tak serupa. Muka bukan dia jirim, jisim yang awal lagi. Heran tu. Pas dia mau tanya pula, gapo jiring? Mari sifat mukhalafah dah jiring, ku tak ana dah gapo jiring jisim. Arok, kadang-kadang tukar dengan arok mabuk kaya tu. Jiring dengan jisim ni. Gapo jiring? Jiring ada dua. Gapo nama jiring kok dulu? Baru nak pecah dua. Jiring ni ialah ma tahayyaza bi nafsihi. Gapo? Bagi hak boleh, bagi hak ambil tepat, lagi dia boleh bawa diri sendiri. Orang panggil jiring. Bagi ni telefon ni, barang yang ambil tepat. Ambil tepat ni, duk tangi, duk atas, tak bawah boleh. Makna kata tiap-tiap perkara hak ambil bertepat, lagi dia boleh bawa diri sendiri. Tak menupai kok gapo-gapo. Nak tak bawah boleh, nak tak tepi kiri kanan boleh, depan belakang boleh. Orang panggil jirim. Tak ada menupai kok gapo-gapo dak. Nak tak sini dak atas kertas. Makna bebas, dia nak kita mana boleh berlaku. Orang panggil jirim. Bah kalau jisim, kadang-kadang dia mau tanya, Tuhan bukan jisim. Dengan ngajar cepat lain pula, Tuhan bukan jiring. Sudah. Hak ni Tok Guru ni kata Tuhan bukan jiring. Tok Guru ni kata Tuhan bukan jisim. Sudah, jiring dengan jisim gapo namu. Tu dia. Jisim pula. Jisim tak boleh belah bagi. Jisim ni kara hak boleh belah bagi. Boleh kerak, boleh khisi, boleh belah, boleh mana terima balik panjang, terima balik lebar, terima balik dalam. Orang panggil jisim. Ni pengat telefon ni. Boleh belah tak? Boleh belah. Boleh belah. Nak kerak boleh, tu. Orang panggil jisim. Nak panggil jirim boleh tak? Boleh juga. Patu jiring dengan jisim dia beza mana? Jawab kata jiring ni dia ada dua. Satu jiring ke apa? Jiring basik. Jiring ada dua. Ingat molek. Jiring ni bagi hak bertepat, dia boleh bawa diri sendiri. Tak menupai gapo-gapo dak ni. Maka jiring ni dia pecah dua. Yang pertama orang panggil jirim hak basik. Jirim hak boleh belah, boleh kerak, boleh bagi. Orang panggil jirim hak basik. Satu lagi jirim hak firi. Lagu mana jirim hak firi? Jirim tak boleh belah bagi. Apa? Kerana dia halus sangat, nak belah, nak kerak, nak kisi tak boleh. Jirim ada dua. Maka jisim tu yang masuk dalam jirim hak basik saat ni dah. Boleh kata jiring ni, jiring hak basik ialah jisim dah. Jiring hak bahasa kita boleh belah. Ni, sepengertian masjid tubuh, batal tubuh kita ni orang panggil jisim ni. Jiring pun boleh, tapi kena ke jiring hak basik. Hak boleh belah, hak boleh ratal, hak boleh kisik ni. Jiring hak basik.
kena kepada jisim dah. Maka Allah Ta'ala bukan jirim, bukan jisim. Tuhan ni kita nak kata, nak fardu takdir. Kalau zat Tuhan ni kalau kita nak belah boleh berapa kata? Nak kerak boleh berapa kata? Tak boleh. Kalau gitu dia mau tanya, kalau Tuhan bukan jirim, kalau Tuhan bukan jisim, kalau gitu Tuhan tu jauh hafirik pun tak? Dah nak belah kerak tak boleh Tuhan. Takut Tuhan halus takut Tuhan ni sangat halus nak belah tak boleh. Jawab kata apa sih? Paling kau orang peluk dah. Kalulah nak kata jiring firik pun tak boleh. Pasal Tuhan yang bukan jiring. Walaupun jiring firik pun tak boleh nak kata. Pasal jiring ni hak makhluk. Tu dah. Kita kena hubung semula pula. Malam ni kejap kemah molek pun. Walau satu wajah, walaupun satu jalan sekalipun. Tidak ada satu perkara pun yang serupa dengan Tuhan. Kalau kata duduk atas, Tuhan serupa dengan makhluk dah. Kalau sebut kata atas, kita tergambar lagu mana? Kita khoyal lagu mana? Gambar dia bercokoh atas langit ni. Apabila kita gambar khoyal Tuhan duduk atas arash, kita gambar pula punggung Tuhan dengan arah tu bersamaan. Tahu? Arah ni makhluk hak paling besar. Kalau sebut kata Tuhan duduk atas arash, apa punggung Tuhan dengan arah tu bersamaan. Tahu? Kalau arah besar lagi, papai punggung Tuhan tu kecil lagi. Ya leh, nang makhluk ada bawah tak nampak buat kerja ke apa tu. Tuhan kena jenguk semua tengok gitu. Jadi gambar huduh, orang panggil. Gambar Tuhan ni makhluk. Dah. Kalau sebut Tuhan duduk atas arah ke? Begitu situ dulu. Maka kita nak mula mengerupai pula masalah mukhalafah, jadi kejap, jadi kemah lagi. InsyaAllah ta'ala, kalau Allah ta'ala panjangkan umur kita semua, boleh hubung pengajian kita insyaAllah ta'ala. Patut ada soalan apa? Ada? Tepi, kiri, kanan, tengah, belakang. Soalan ke mana? Long? Mudah-mudahan pandai belakang dah. Tawaduk dah. Kata? Tak ada dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.